Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa rasulina al-mustafa sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrillah. Puji, syukur, ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, limpahan kurniaan nikmat-nikmat Allah, kita dapat berada pada malam yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, pada waktu yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk sedikit lagi tazkirah ringkas kita ataupun majlis ilmu atau majlis zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan saya pun membacakan ayat yang berkait rapat dengan kita pada bulan Rajab ini, iaitu ayat yang menyentuh tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan tadi memberitahu kepada kita tentang peristiwa yang cukup luar biasa ini, kan? Tanpa hasrat nak membicarakan tajuk ataupun peristiwa Isra dan Mi'raj, cuma mengambil kesempatan untuk kita, kerana kita baru menyambut secara umumnya pada semalam 18 hari bulan bersamaan dengan 27 Rejab. Kerana masyhur dalam pandangan para ulama, dikatakan yang kuatnya lah berlakunya peristiwa ini pada 27 Rejab. Walaupun ada pandangan yang berbeza, kita terima, namun kita maklum juga bahawa inilah yang banyak dipegang. Alhamdulillah. Dan moga-moga kita dapat mengambil nasihat besar ataupun istifadah, kadang-kadang kita panggil, daripada bahasa Arab, mengambil faedah. Yang utama dalam peristiwa itu utamanya berkait dengan tuntutan kefarduan solat yang Allah fardukan kepada kita. Dan tuntutan ini cukup luar biasa kerana Allah jemput khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapnya, naik bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Wallahu alam kaifiyah, cara tempatnya yang tidak dapat kita nak fikir secara rasionalnya. Kemungkinan guna akal memang habislah jawab dia kita, kan. Tapi kita yakin kerana keimanan kita, kan.
kita tak mungkin boleh mengambil kaedah logik akal. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sahaja pun pada zaman waktu itu sudah tidak masuk akal, kan? Zaman moden mungkin kita fikir logik sikit, naik kapal terbang 2 jam boleh sampai, yang jaraknya sekitar 1300 lebih kilometer. Mungkin zaman moden lah. Dulu tak mungkin sama sekali. Belum lagi kita cerita persinggahan-persinggahan yang Rasulullah SAW lalui. Kalau kapal terbang pun tak boleh singgah. Singgah di Madinah ataupun dulu Yasrib atau Tayyibah, kan? Singgah di Madian, singgah di Jerusalem. Ada kata singgah juga di Turus Saina. Ada macam-macam cerita tempat persinggahan sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Singgah banyak pula. Contohnya, kan, belum lagi kita cerita peristiwa Mi'raj, kan, daripada Baitul Maqdis ke langit sana. Wallahu a'lam, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh dan naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dan kalau kita ambil riwayat berkait dengan kefarduan solat sendiri, turun naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa beberapa kali sebelum dikurangkan solat kita kepada 5 waktu yang asalnya 50, namun ganjarannya sama seperti 50 rakaat. Alhamdulillah. Itu panjanglah riwayat dan ceritanya, tapi kita ambillah kefarduan itu tahu. Allahu Akbar. Sebab itulah hari ini kita dapati kenapa masalah besar berlaku kepada umat Islam, kesan daripada pengabaian solat. Kan? Kita tahu masalah paling berat ialah tuntutan ini makin kurang diberi perhatian oleh banyak. Sebab saya sebut ramai, kita kata Alhamdulillah lah yang jaga berapa persen, mungkin tak sampai pun 20% yang jaga betul, kan. Yang lain-lain tu Wallahu'alam, kan. Kita akui dan kajian pun dibuat begitu. Tak ramai, jumlahnya kecil. Belum lagi cerita yang 20% pun mungkin lewat ujung-ujung pun belum lagi kira tu. Itu adalah perkara yang kita tahu. Dan itulah juga kenapa kita kena beri perhatian dalam pendidikan anak-anak kita, anak remaja kita lah. Cerita kita senang aja, kan, pergi sekolah, bangun pagi, tanya anak-anak siapa yang solat subuh pagi ni. Tanya anak-anak yang, jangan tanya yang kecil-kecil itu, yang kecil itu tak apa lagi lah, kan. Yang dah tingkatan tu, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 3 ke atas tu, berapa kerat yang kat tangan, contohnya, kan, dalam ramai-ramai. Jadi kita fahamlah tu betapa seriusnya masalah ini, kan. Kita tengok tuntutan itu dan kita tahu bahawa kefarduan lain Allah turunkan ataupun wajibkan kepada kita melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Kalau nak sebut puasa, zakat, haji, tak ada jemputan khusus tersebut. Dan kita tahu bahawa perkara pertama yang akan dihisab di hari akhirat adalah solat. Kalau selesai solat, insya-Allah yang lain pun akan selesai. Yang ni tak lepas, jawab dia yang lain pun akan lekatlah je. Muslimin, muslimat, tetamu Allah, surah At-Taqwa yang dirahmati Allah. Saya hanya ambil, orang kata, sedikit peringatan je. Kita nak sambung bacaan kita tentang hadis yang ke-9. Kita sedang membacakan hadis yang ke-9 dan kita berhenti pada hal-hal yang berkait dengan, kalau tengok tajuk tu halaman 169, tajuk yang 2 tu, kebinasaan oleh banyak pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi. Kalau kita nak rujuk kepada maksud hadis ataupun bunyi hadis tu, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Itu dia punya
matannya. Okay, kita sambung. Okay. Hadis ini kemudiannya menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebab-sebab kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Selalunya kita belajar sejarah lah ni. History repeat itself, kan? Sejarah biasanya mengulangi benda yang dah berlaku, kan? Selalu kita ambil iktibar, kenapa umat-umat dahulu binasa, kalau kita nak sebutkan, ataupun tamadun ke kerajaan ke pemerintahan dahulu hancur dan musnah. Tak lain tak bukan, boleh kita ambil iktibar. Kalau kita kata kerajaan lah, kerajaan dahulu hancur kerana kerajaan atau pemerintahan itu sendiri mulai berpecah, kan? Kalau kita sebut kerajaan mulai berebut, mulai bergaduh sama sendiri, anak-anak raja bergaduh dengan adik-beradik dia, kan? Telah mati ataupun ketiadaan bapa dia. Dulu pun sama. Sampai sekarang pun kalau kita nak sebut kelemahan kerajaan, pemerintah mana-mana pun, yang jadi masalah adalah perpecahan, perselisihan, pergaduhan. Jadi Rasulullah sebut berkaitan dengan kebinasaan umat-umat terdahulu. Dan bezanya cuma selalu kali kita sebut umat terdahulu berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut Allah bagi tempoh. Allah bagi kita peluang demi peluang demi peluang, tangguhkan bagi can. Berbeza dengan umat terdahulu, kita dah belajar dan tahu bahawa apabila berlaku maksiat, pelanggaran ataupun perkara-perkara yang disebutkan sebagai melanggar hak dan juga perintah Allah, Allah bagi cash, kan? Kita tahu tu, Allah bagi bam sebiji habis je. Tapi alhamdulillah kita syukur jugalah, Allah jaga umat Nabi Muhammad kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan sampai akhir. Tak berlaku kebinasaan direct, tapi berlaku kebinasaan secara tidak langsung ataupun secara kita tak sedar. Maaf sebut, saya tidak berminat nak membangkitkan kerana kesedihan dan sebagainya, kan? Peristiwa yang berlaku kepada umat Islam di Turki, Syria dengan berlakunya gempa bumi, keruntuhan. Allahu a'lam, kita tak tahu sebab, kita pun tidak nak berkatakan benda yang kita tidak tahu. Tetapi benda yang kita kena pegang bahawa setiap peristiwa yang melibatkan kerosakan, kemusnahan itu datang daripada kita. Itu kita boleh percaya. Saya tak tuduh apa-apa, tapi kita kena terima bahawa memang Allah sebut macam tu. Zaharal fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu jelas. Berlakunya kerosakan, bala bencana, musibat di lautan maupun di daratan dengan sebab aidin nas, tangan-tangan manusia. Sebab kita, itu Allah sebut. Dan tanpa nak ngaitkan apa-apa punya, ada orang share, ada orang hantar, wallahu alam. Tapi kita kena yakin bahawa ada sebab-sebab yang munasabah untuk Allah buat apabila kita mulai jauh dari jalannya ataupun berlaku pelanggaran, kan? Selagi mana Allah jaga, alhamdulillah, moga Allah jaga. Tapi kadang-kadang Allah, sebab prinsip sesuatu perkara nak berlaku ialah dengan izin Allah. Itu kita kena pegang. Allah izin berlaku, Allah tak izin tak berlaku. Tak kira lah apa benda pun, walaupun ada sebab musabab dari sudut orang kata rasional, secara cause and effect dia tu, kan, tak berlaku, tak apalah, kan. Tapi ingat, kita pun boleh berlaku kalau Allah izinkan. Jadi dalam kes ni, Allahu Akbar, korbannya dah hampir mencecah 50,000, kan. Tidak kecil lah, besar, kan, besar sangat. Wallahu a'lam. Moga-moga
Allah jaga kita. Kita minta macam itulah kan. Okey. Ini disebutkan sebagai kebinasaan. Kerana Allah ya, berikan umat dahulu macam tu. Umat kemudian ini kita ni berlaku juga tapi tidak menyeluruh lah kan. Sebab dulu kita kena faham prinsip dakwah dan juga pengutusan Nabi dan Rasul bersifat setempat khusus, kaum tertentu, bangsa tertentu, tempat tertentu, daerah tertentu kan. Kalau Allah musnahkan memang satu tempat itu sahaja habis kan. Maka itu yang berlaku berbeza dengan sekarang sebab dakwah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bersifat universal seluruh dunia, maka mungkin tempat tertentu dah diuji, yang jauh mungkin selamat lagi kan. Itu dia. Okey, iaitu kita baca, sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu, iaitu orang yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kerana banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi kalau kita nak cerita pasal pertanyaan ataupun disebutkan di sini sebagai kasratus soal, banyak tanya, banyak orang kata songeh lah senang ceritanya kan. Orang suruh sikit, dia mulai bertanya demi bertanya. Yang sebenarnya begini, kalau kita baca riwayat, pertanyaan itu datang daripada sifat tak nak ikut sebenarnya. Kita kena faham, sebab kita tahu, saya pernah sebut bahawa pertanyaan yang datang daripada nak tahu, ikhlas nak mendapat ilmu, Allah tahu kan. Lain cerita dia. Allah Maha mengetahui. Engkau tanya kepada Rasul dan Nabi SAW contohnya kan, tanya, okey, Nabi akan jawab sekiranya benda itu memang datang daripada kejahilan. Tapi yang isu ni dia datang daripada keingkaran sebenarnya, saja nak bagi masalah. Kan? Sebab itu kalau kita baca, kalau mungkin para jemaah pernah dengar satu perkara yang juga yang berlaku di zaman awal dahulu yang Rasulullah SAW Nabi kita lakukan. Kalau orang di Madinah, tinggal di Madinah bersama Nabi, memang Nabi banyak tak bagi soal. Itu betul. Dia tak bagi pertanyaan sangat. Faham? Berbeza, sebenarnya Nabi bagi tanya bagi orang yang luar, katakan ahli badui, orang yang tinggal di luar kota Madinah. Dia datang jarang-jarang, dia tak jumpa sangat Nabi. Jadi apabila dia datang sekali-sekala, sebenarnya Nabi bagi dia bertanya. Itu kena beza. Sebab itu ada riwayat menyebutkan ada seorang sahabat tu, dia lebih suka duduk jauh kerana apabila datang jarang-jarang, dia tanya Nabi. Sebab pada umumnya yang bersama dengan Nabi itu, apabila ada masalah ataupun wahyu turun selalu kan. Jadi Nabi jawab lah. Sebelum sempat apa-apa, wahyu bagi tahu, Nabi cerita. Jadi tak sepatutnya ada masalah. Itu dia. Berbanding dengan orang yang duduk luar tu, jadi dia memang tak tahu. Yang kita, seperti mana yang kita maklum lah, zaman dahulu kan, bukannya ada berita seperti mana hari ini tak payah cerita. Sama saya duduk kat mana 2x5, duduk Amerika ke, duduk lautan mana, hatta duduk pulau mana-mana, selagi mana sampai orang kata dia punya siaran internet dan juga apa-apa lah komunikasi alatnya sampai je kat dia. Tak ada isu. Dulu tak ada, orang tak tahu. Kalau cakap pun face to face, kata orang, mulut ke mulut. Seorang je tahu, yang lain tak tahu lagi. Kalau tak ada 5 orang tu je tahu. Itu benda yang kita kena faham. Kenapa berlakunya perkara tersebut. Sebab itulah kalau kita baca, Rasulullah SAW memberi kelonggaran berbanding. Ada cerita saya dah ambil daripada satu riwayat yang menyebutkan bahawa nama daripada An-Nawas ataupun An-Nawas Ibnu Sam'an. Dia kata maksudnya dia kata
Aku tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah selama setahun. Dia pernah tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah selama setahun. Tidak ada sebab yang menghalang aku berhijrah ke sana. Dah lama dia sepatutnya duduk di Madinah lah, berhijrah kan, kata An-Nawas. Tapi dia kata kecuali kerana ingin bertanya, menyebabkan yang tak hijrah, dia balik kampung balik atau balik di luar Madinah, kerana dia nak tanya soalan. Sebab dia kata kecuali kerana aku ingin bertanya, salah seorang daripada kami apabila berhijrah tidak boleh lagi bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Itu berkait dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bermakna dia datang melawat Madinah lah, ya. Dia tak menetap, dia datang, waktu balik, datang, balik. Gitu dia. Sebab itulah soalan-soalan yang dikemukakan oleh rombongan yang datang dari luar itu bahkan menarik perhatian kaum Muhajirin dan Ansar yang tinggal di Madinah. Dia suka pula sebenarnya orang yang datang jarang-jarang tu bertanya kepada Nabi, sebab dia seolah-olahnya nak bertanya, kurang peluangnya. Jadi apabila datang orang luar tanya, dia boleh dengar sekali. Dia katakan begitu. Dia bergembira, turut bergembira dengan lebih-lebih lagi jika jawapan itu mengandungi berita baik atau keterangan yang menunjukkan jalan ke syurga. Tanya-tanya benda yang nak dapat habuan ganjaran syurga. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik katanya, Nahaina, saya tak bacalah sebab nak cepat, saya tak baca apa ni dia menyematan. Kami dilarang bertanya Nabi SAW tentang apa-apa pun. Adalah menarik perhatian kami apabila seorang lelaki dari luar kota yang pintar datang lalu ia bertanya kepada Nabi dan kami semua mendengar jawapannya. Dia nak macam tu, suka dia, kan? Inilah juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik katanya, yang saya baca juga, anna rajulan min ahli badiyah, saya baca terjemahan juga, seorang lelaki dari luar kota. Ahli badiyah ni badui, yang duduk di kita sebut kat gurun lah dahulu kan, ataupun kita panggil di gua, ataupun buat kemah di luar, tinggal di padang pasir. Nomad lah zaman dulu dipanggil nomad kan. Seorang lelaki dari luar kota datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah, bilakah kiamat itu berlaku? Kalau tidak Rasulullah marah, katanya sahabat-sahabat tanya biasa ni kan. Tapi Rasulullah jawab untuk orang luar ni. Dia tanya bila kiamat kan. Dalam bahasa Arab dia tanya matas sa'ah. Bila kiamat berlaku. Bila kiamat berlaku, sabda Rasulullah SAW, wailak. Wailak, dia kata, apakah yang kamu sedia untuknya? Dia tak jawab. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun sebenarnya tentang tarikh kiamat ni kita maklum, Nabi tidak diberitahu oleh Allah secara langsung pun. Contohnya jelas sewaktu kita baca hadis pertama dahulu kan, hadis Jibril alaihi salam kan. Hadis pertama dulu ni lama dulu kan, mungkin 3-4-5 tahun lepas, tak bergerak lagi. Ada Jibril berkata, Nabi pernah ditanya oleh Jibril sewaktu datang berjumpa dengan Rasulullah, sewaktu dia letak lutut dia ke lutut dan dia tanya matas sa'ah kan. Nabi pernah ditanya bila kiamat, maka jawab Nabi kepada Jibril waktu itu, yang bertanya lebih tahu daripada yang kena tanya. As-sa'il itu dia kata a'lamu minal mas'ul. Jangan tak tahu, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang kena tanya. Maka fahamlah. Namun malaikat Jibril tanya lain, wama imarat ataupun isyarat, apa tanda-tanda ataupun alamat-alamat nak berlaku kiamat itu. Datanglah cerita pasal tanda-tanda kiamat, tanda kecil, tanda besar dan sebagainya. Tapi kiamat tak pasti bila berlaku. Itu okay? Jadi bila lelaki ni tanya, Rasulullah menjawab, apakah yang kamu
sediakan ataupun kalian sediakan. Dia tanyanya tentang a'addat. Apa kamu sedia apa kalau berlaku kiamat, kamu buat apa? Sedia macam mana? Tak payah jawab bila, tapi jawab persediaan. Okay? Itu dia. Katanya, tapi lelaki tu jawab, ini yang baik dan kemasnya. Rasulullah cukup suka sebab yang dia jawab itu lebih kemas. Dia kata, aku tidak bersedia apa-apa. Dia kata, tapi apa yang aku sedia, dia kata, tanya, hanya aku kasihkan Allah dan Rasulnya. Itu jawapan yang kemas, ya. Kan? Ahabbullah wa Rasul. Aku cinta, kasih Allah dan juga cinta Rasulnya. Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu engkau bersama-sama dengan orang yang engkau kasihi dan cintai. Innaka ma'a man ahabbat. Ni selalu juga kita baca dan beritahu isu berkait dengan aku duduk kat mana bersama tak boleh tengok. Sebelum ada juga pernah kita baca seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku mati belum tentu aku dapat bertemu dengan kamu, kerana mungkin kamu akan berada di syurga, tapi syurga kamu mungkin berada di makam yang tinggi, kan, darjat yang tinggi. Jadi aku tak jumpa juga. Dia risau kerana tak dapat bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah jawab, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai dan kasih. Jadi tak perlu risau, selagi mana kau betul-betul kasih Rasulullah SAW, maka kau akan bersama dengan Rasulullah. Kan, itu dia. Kalau begitu dia kata, kalau begitu engkau bersama dengan orang yang kau kasihi. Kami bertanya, bagaimana dengan kami semua? Wa nahnu kadzalik. Yang lain-lain yang dengar tu pun tanya jugalah, macam mana dengan kami semua? Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, kamu semua juga termasuk. Pada hari itu kami sungguh bergembira, kerana jawapan akan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi contoh-contohlah kalau kita nak baca. Okay, saya teruskan sedikit. Difahamkan dari keterangan ini bahawa mereka yang telah binasa dan rosak, umat-umat terdahululah, bukan kerana kurangnya kekuatan, bala tentera tak kuat ke, kan, senjata tak cukup ke, bukan, bukan kerana kekuatan, tetapi kerana banyak sangat pertanyaan yang sengaja mereka ada-adakan. Kan? Yang sengaja mereka reka-reka cipta untuk engkar. Dan saya kira hari ni pun ada perangai macam ni. Duk tanya ustaz macam-macam dalam Facebook kalau. Tapi hak nak buatnya tidak juga. Contohnya lah, nak semayang tarawih ni ustaz, nak bayar 8 ke, semayang 20 ke, 36. Oh, heboh-heboh dia tanya. Bunyi macam bagus lah. Rupa-rupanya tak datang sekarang. Batanglah 8 pun okey, 20 pun okey kalau mampu. Kalau lagi larat 36 pun ada. Contohnya buat je lah. Nabi, duk bergaduh dia. Saya tak setujulah. Masjid sepatut ringan-ringan sudahlah contohnya, kan. Tak apalah, puasa nak ringan sampai 8 boleh rehat. Kan, puasa nak berhenti rehatlah 8, tak apalah. Ada hadis pasal 8. Tak payahlah kita nak berkelahi kerana ni tak apa kau tak, kan. Sebab itu ada satu cerita yang pernah ni cerita lama, sewaktu Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala anhu, waktu itu dia bekerja di Suez, terusan Suez, waktu lama dululah sebelum dia. Satu hari dia pergi ke kampung di Suez tu, orang sibuk bertanya pasal solat sunat tarawih ni lah. Sehingga sampai ke tahap berkelahi dan bergaduh antara jamaah nak buat berapa, kan. Apa jawab Imam Hasan Al-Banna? Kalau kamu sampai tahap nak bergaduh, tak payah buat lagi baik. Kenapa tak payah buat?
Solat sunat tarawih itu sunat. Faham? Bergaduh itu haram. Lebih tinggi teruk dia, jahat ataupun buruk dia, kan? Berbanding dengan kita sunat. Walaupun kita tahu dari sudut hukum, kita ada ulama, para ulama menyatakan sunat itu sunat muakkadah, kan? Sebab tak ada masalah lain, kan? Tapi kalau sebab ini menyebabkan kamu bergaduh, bermasam muka, tak datang masjid surau kerana berkelahi nak buat 8-20, baik tak payah buat. Sampai tahap begitu. Bunyinya macam teruk, tapi hakikatnya betul dari sudut. Kalau kita baca kaedah dalam Islam, kita panggil fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan atau priority, mana yang lebih utama. Nanti kalau kita nak baca dalam Islam, memang ada di antara maslahah dengan mafsadah. Dalam kehidupan kita ni dia ada ukuran belaka. Mafsadah dengan mafsadah pun ada ukuran, masalah dengan masalah pun ada ukuran. Kalau lagi kita nak cerita tentang masalah dan mafsadah. Sebab itu dalam kaedah, kalau kita sebut bahawa kalau kita nak jilbul, tarik atau nak dapatkan masalah sehingga membawa kepada mafsadah, maka lebih baik kita jangan buat. Sampai tahap begitu. Kalau kita buat maslahah tapi sehingga membawa kepada mafsadah, kerosakan, jangan buat. Ulama kata kita pelihara daripada berlakunya mafsadah itu lebih tinggi daripada semata-mata nak tarik maslahah. Itu kaedah. Banyak kalau nak baca, saya memang ada ni, kalau nak hurai lebih lanjut perkara ni, memang ada buku pun cerita pasal perkara ini. Tapi kita sebut ni untuk ambil ingatannya supaya kita tidak tersalah dalam menilai. Sebab itulah nanti kalau kita belajar dari sudut orang kata ilmu yang melibatkan fiqh ni, dia ada contohnya akhafud dararaini. Pernah dengar? 2 mudarat. Tapi kita kena pilih yang paling ringan mudaratnya. Akhaf, paling ringan mudarat. Kedua mudarat. Tapi kalau kita nak cari kaedah, cari yang paling ringan mudaratnya. Betul tak? Betul? Begitu jugalah yang lain-lain. Dia ada kaedah-kaedah yang kita kena amal, dan ini memang boleh kita baca dalam kitab-kitab berkait dengan kedudukan masalah, kebaikan dan mafsadah dalam agama kita. Sebab dia contohnya lah, kalau saya cerita berkait dengan musafir seorang wanita, kan? Contohnya seorang wanita mahu bermusafir. Pada zaman dahulu, awal-awal dahulu, memang ada hadis yang melarang wanita kalau dia nak musafir jauh, lebih pada 2 marhalah khususnya, dia mesti ada mahram, supaya terselamat dia daripada bahaya. Kan? Itu memang kita kena faham kaedah dia. Sebab itu disebutkan, hadis Nabi sebut tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat bermusafir dalam perjalanan 1 hari yang jauh, kecuali bersama-samanya lelaki yang haram kahwin, mahram lah kita panggil, kan? Itu contohnya. Jadi cuma penilaiannya macam-macam, sebab kadang-kadang jangkaan, sebab dia melibatkan jangkaan, belum tentu betul-betul berlaku, kan? Jangkaan dia. Jangkaan itu possibility-nya berapa? Banyaklah ceritanya. 80% possibility ke? Atau setakat 50% possibility, kena ukur. Barulah kita boleh membuat keputusan yang baik supaya tak merosakkan. Nampak kecil tapi agama jaga. Kan, kalau kita tak faham, mungkin kita kata alah, buat je lah, kan, apa susah sangat. Tidak, dia ada, kan, di antara yang berat dengan yang ringan. Contohnya saya cerita macam ni, berkait dengan kena potong anggota, macam doktor buat lah, kan. Kita pergi hospital, kaki kita sebutlah katakan dah agak serius, buruk ataupun teruk, kan. Maka doktor buat penilaian. Kalau tak potong, mungkin membawa kepada
kematian ataupun mudarat lebih besar. Maka waktu itu kan dia kata kena potong. Kenapa nak potong? Tak ada bahaya lagi tinggi. Sebab itulah berlakunya keizinan untuk potong. Walaupun kita kata saya tak nak potong, doktor tak boleh. Ikut hukumnya. Sebab tapi mestilah dinilai oleh doktor yang pakar lah, kan, oleh yang layak dan sesuai dengan ilmu kajian dia dan sebagainya, kan. Kan kita tahu memang Islam dia seolah-olahnya dia beri jalan keluar. Macam ibu mengandung, nak selamat ibu ke nak selamat anak. Ibu dah hidup, anak belum tentu lagi. Kalau terpaksa, maka secara prinsipalnya mesti selamat ibu dulu, kan. Kita tahu itu kaedah agama aja. Kita nak cerita dia banyaklah, kan, yang disebutkan. Jadi perkara ini kita tengok dalam realiti berlaku bahawa banyak kemusnahan dan kerosakan itu datang daripada isu ni lah. Itu banyak songeh ni mereka-reka sebenarnya sebagai tanda bantahan terhadap perintah yang diminta kerjakan. Sebenarnya dia tak nak buat pun. Ini tanda bantahan. Jadi dia tanya, saya pernah sebut cerita yang dalam ni memang disebutkan lah, kalau kita baca dalam kitab kita ni, berkait dengan peristiwa yang berlaku kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Baqarah. Kan yang asalnya ialah antazbahu baqarah je. Sembelih lembu. Carilah lembu apa pun. Kuruh ke gemuk ke, mana-mana lembu je. Tapi dia buat banyak songeh, kan. Itu kita pernah dengar cerita semua. Ni akhirnya satu demi satu, satu demi satu, tambahan ukuran nilai perincian lembu itu. Lembu warna ini tak pernah buat kerja, kan. Kita tahu cerita tersebut. Semua ini datang kerana sebenarnya keingkaran Bani Israel waktu itu. Sebenarnya dia nak main, dia tahu dah. Dia nak menguji ataupun nak orang kata menyusahkan permintaan yang Nabi Musa suruh je, kan. Begitulah sebenarnya. Sebab itulah kalau kita perhati apa yang para sahabat dahulu kita panggil sama ada sahabat itu kita sebut sahabat tabi'in atau ba'd tabi'in, ataupun yang awal dipanggil salafus soleh, kan. Sekitar salafus soleh ni ulama kata sekitar 300 tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah sampai 300 termasuk kategori kalau ulama disebut salafus soleh. Mana orang yang baik-baik lah umumnya, kan. Yang ni dia tak banyak songeh, dia buat je. Allah suruh perintah tunai, kan. Dia taklah begitu nak mencari alasan. Kita pun harap-harap kita nanti pun macam itulah, kan. Allah suruh, hak kita nampak, kita buat je, kan. Tak mampu buat banyak, buat sikit. Jangan nak kata itulah inilah. Itu yang menjadi masalahnya. Kita mampu buat qiyam, contohnya 4 rakaat, buat 4 rakaat. Tak mahu 4 rakaat, 2 rakaat. Buat je lah apa yang kita boleh lakukan. Bangun qiyam ke, taubat ke, ataupun apa-apalah solat yang Allah perintah. Tak payah kita nak bersoal jawab banyak, kan. Allah tahu sebenarnya hak ada dalam hati kita ni. Jadi kita buat. Okey, saya kira saya tak nak sambung sangat cerita-cerita ni. Nanti saya tinggal sampai tajuk ke bawah sekali, itu jenis-jenis pertanyaan. Yang atas-atas tu ada cerita Bani Israel apa sebenarnya, lebih kurang apa yang saya sebutkan tadi, dengan bayar harga mahal dan sebagainya. Nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang kita tengok juga jenis-jenis pertanyaan yang boleh dan tak boleh dalam Islam. Saya kira saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh
فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلى الذين آمنوا الصالحات.